Hi, my name is Hannah, and you're with the Sip Sip Show. Si Abby ba, ini director mau bawa kau berlakon. Abby mana dia cakap? Dia cakap, Abby ba? Abby, anu ba yang Akademi Fantasia tu, director tu. Dia macam, oh tapi yang on tak kenal lah kali tu kan. Oh Abby, dia bilang. Ya. Do you foresee kalau kau boleh lihat masa Foreshadow depan, lah ni. Kau boleh lihat akan adakah orang yang tersakiti terus mengecam buat polis report. berjemaah pergi report polis? Ada. Sudah ada. Oi, nah. Ada sudah? Ada sudah. Masa bikin kena report pergi MKN. Tapi report dari mana? Semenanjung ke sini? Di sini. Oi, nah. Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah di bawah Jabatan Awal Dalam Negeri. Kau tahu Sabah. siapa yang report? Saya tidak tahu siapa yang report. Okey. Tapi saya boleh agak siapa. Oi, nah. Siapa lah? Orang-orang kita juga nih. Orang-orang kita juga. Pahal betul. Sebab tu aku berani cakap, aku tidak masalah. Kau dengan perjuangan kau, aku dengan perjuangan aku. Teruskan. Ya, teruskan dengan perjuangan kau, aku dengan perjuangan aku. Tapi bagi aku dia sudah kalah. Sebab filem aku mau keluar. Kau masih lagi bashing. Kau Ya. masih lagi Ya. bashing. So bagi aku sudah menang. Yang dia mau supaya filem aku ini tidak keluar. Tapi 9 hari bulan 10 2025 bro. Filem aku keluar. Kau punya report tahun lalu bulan 2 bagi aku tidak berjaya. Kau buat tu report, pergi tengok wayang, kau bergambar sama si Ebi. Tapi ini orang dia jumpa aku respect sama dia. Oh. Aku layan dia bagus-bagus. Dan aku tidak sangka yang tapi minta maaf lah, itulah aku tidak tahu siapa. Cuma kalau betul lah dia, adalah. Oh, ada kau punya suspek lah. Ada. Kalau lah betul, aku respect betul sama ini orang. Memang aku sangat respect dia dari dulu, dari aku kecil. Aku sudah kenal dia dalam industri ini. Dia memang orang yang antara yang aku idol lah. Kau punya idol Macam mana aku idol sama contoh lah kan siapa boleh cakap apa? Kalau yang di Sabah macam Sony B. Oh. Itu yang aku idol, itu idol aku dari dulu. Masa aku kecil, masa aku main band. Itulah bagi aku siapa yang tak kenal dia tu bukan zaman itulah. Itu geng tuh. Ya, dia dulu kan dia gitaris kan, rambut tu. Sampai sekarang. Masih lagi. Itu salah satu yang aku Jadi orang ni dia punya level, aku punya respect sama macam orang ni. Tapi aku betul-betul tidak sangka. Saya ada assumption. Mungkin kau punya level sudah menggugat dia punya perasaan. Ya, dan satu lagi dia tapi aku tidak juga close sangat sama dia. Sebenarnya aku tidak kaitan dengan kehidupan dia. Dia stok kau ni. Mungkin sebab dia ada, kalau betul lah itu orangnya, mungkin disebabkan dia ada background politik. So bila dikaji, dia lebih teruk, dia lebih berbahaya kepada masyarakat daripada karya kami ini. Nah ayat. Ya, orang tu lebih berbahaya. Aku berani cakap. Kami pun sudah kaji siapa dia. Nah. Ini orang mau tukar bendera Sabah punya. Oh. Bendera Sabah tu dia mau tukar. Why not one day dia bilang. Kita punya bendera Sabah ada Gunung Kinabalu, ada Kau bayangkan macam mana orang yang mau mengubah bendera Sabah. Why not one day? Nggak tahu lah, mungkin dia mabuk ke masa tu. I don't know lah kan. Kalau betul lah itu orangnya. Oke. Wow, Aku serius, cuma berteka-teka saja lah. Tidak orang begitu kan. Aku itulah ucap. Siapa yang nampak karya aku sekarang mungkin kecam apa semua. Tapi selepas tengok ni, dia orang kan berterima kasih sama aku. Kalau ndak filem ni ndak keluar bro. Itu saya cakap. Filem ni ditapis Pak. Shit.
Dan satu lagi masa aku pitching tema kenegaraan. Suppose kenegaraan lah. Walaupun ada yang tanya aku masa tu, kau punya cerita ni macam mana kau relate dengan kenegaraan? Dia cakap, kenapa macam mana kau relate dengan kenegaraan? Cerita kau ni pasal stateless. Dia cakap. Terus aku bilang, begini tuan, saya belajar filem ni ada 3 elemen yang saya belajar. To tell, to entertain, and to provoke. Jadi saya guna elemen to provoke tu untuk saya punya filem ni. Okey, sekarang kalau saya tanya, berapa banyak anak-anak tempatan yang menghafal rukun negara? Kalau kita tanya on the spot. Terus tanya kalau mereka hafal rukun negara. Tapi dalam cerita saya ni guna elemen provoke tu yang bukan anak tempatan ni lebih menghargai itu rukun negara. Mereka lebih menghafal daripada anak-anak tempatan. Shit. Ya. Sebab kenapa? Walaupun in reality dorang bukan menghafal, walaupun dorang tak hafal, tapi ada yang hafal. Sebab kan dorang mau jadi orang Malaysia. Jadi kita ni warga Malaysia, kenapa kita tidak bangga? Sedangkan orang mati-mati mau jadi warga negara Malaysia. Itulah aku cakap, bila orang tengok filem ni dorang akan rasa apa yang message aku mau sampaikan. Perlukah kita bersyukur sebagai warga negara yang tinggal di sini aman damai. Lepas tu orang luar yang mati-mati mau datang sini. Tapi yalah orang cakap Sabah ni harmoni sampai dijadikan contoh. Kan? Lagu-lagu Tahu. Lagu-lagu kan, lagu-lagu boleh duduk satu meja, kan? Lintas dia soka duduk satu meja, Cina, Melayu, India, Kedazan, Dusun, Murut, gitu contoh kan. Tapi filem aku ni apa yang hantam aku, kan? Itulah. Aku bukan mau buat level sini saya bro, aku mau buat international. Aku memang mau karya aku ni sampai pintar macam kau tanya tadi. Lepas filem ni tayangkan, kalau ada rezeki memang mau tayang di Filipina. Ada sudahlah melalui si Kentas, ada sudah yang menghubungi dia untuk filem ni. Kalau mau tayang sekarang terus, satu dari segi kemampuan untuk distribute tu. Itu kekangan untuk kami. Networking BIM Yaga lagi. Itu. Lepas tu satu baru aku masuk festival. Dan satu lagi aku target tahun depan karya ni kalau dipertandingkan di Festival Film Malaysia, pengarah pertama kali terbaik aku mau antar ni untuk kategori itu. Cantik. Ya, itu aku punya misi utama lah. Ya, sebab panel-panel tu pun banyak aku kenal yang diorang tahu kerja aku. Macam mana kalau aku kerja, aku betul-betul serius. Dan sering kali pun kalau macam ada kawan yang pergi pitching dengan diorang, dia coba tengok kerja Abby. Tengok macam mana dia kerja. Dia buat ini. Coba ambil ya bagi contoh begitu. Itu bukan aku cakap. Diorang sendiri cakap dengan aku. Yang orang pitching tu. Yang kawan-kawan yang sudah pitching tu. So, dari situ kita boleh nampak lah kan. Nice. Cuma itulah aku setuju lah macam banyak orang cakap Sabah kita kurang lagi bakat tu ada, tapi itulah macam peluang diperbanyakkan lagi. Bila banyak peluang, praktikal ada, apa semua kita memang akan jadi hebat bah. Macam main gitar bah, kan? Kau main scaling tu 3 bulan sekali. Beza sama orang yang hari-hari main scaling gitu. Dengan yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sekali itu kan. Ada competition baru muncul. Sama juga lakonan sama. Aku pun kalau mau berlakon, kalau first scene tu susah sikit. Mau kasih panas dulu. Panas. Tapi kalau aku baru habis berlakon sama si Abdul lah. Terus aku masuk set sama, contoh lah sama kau. Kau yang direct. Baru habis sana Riyadh 2 hari, masuk dia sama kau. Memang aku campin. Aku praktikal kan. Praktis tu. Engine masih panas. Begitu. Daripada habis shoot tu, tunggu 6 bulan. Sekali kena panggil pun, bro, kau ada free kah? Ada watak ba ni yang mau jadi bos kepada hero tu? Adalah 2 scene, boleh kah? Terus kamu ambil feel lagi.
Begitulah tuh. Boleh saya tanya satu soalan? Ya, Eh, tanya ya 50 soalan ini boleh. apa yang kau gregitan pasal Sabah? Adakah? Anything yang kau rasa boleh Kalau kau tanya dari segi arts, non-arts, apa? film lah. Let's go with film. Sorry to say lah, yang aku paling gregetan nih pandai cakap nggak pandai buat. Kepada kawan-kawan Semenanjung gregitan ialah geram je. Ya, pandai cakap tapi nggak pandai buat. Ya, itulah aku cakap bro. Itu dia punya bebelan kalau saya. Ya, kan? Itu saya lah. Macam, wah, oke. Dia tu, oh kita buat ni, pakai kamera ni. Dia ikat atas apa. Tapi bila syuting, tak dapat. Adakah yang mengajar kau? Kau buat begini lah, begini. Banyak. Tapi kau tengah buat nih. Banyak. Memang ada. Pernah terjadi. Ya, macam contoh kan kita tengah shoot gitu. Terus, sorry ya, aku masuk luar, dia bilang. Terus Bono, enggak, sepatutnya kau buat gini. Tapi bagi aku benda tu enggak perlu. Enggak perlu untuk babak tu. Babak tu aku enggak perlu pun dia begitu. Dia terus ya, take over. Dia rasa di luar dia sepok. Ada gigitan. Dengan gitu dia tengok. Terus sorry ya, baru ada. Boleh ya? Bandakan lah, aku bilang. Aku pun bukan jenis yang Get out. bukan aku jenis begitu. Untuk ke-10 kali, yang ke-11 kali yes. Jahanam kau. Kau buatlah sendiri kau punya. Ya, terus boleh. Biar sana. Saya punya gregitan pula saya rasa is orang mau feedback tapi tidak mau kritikan. Yes. Betul. Itu pun banyak juga tuh. Terus kau tidak kemajuan di sana. Kau Ya. sana-sana aja. Ya, mau feedback tapi ndak boleh kena kritik. Iya, Kan? mau puji aja. Ya. Yang I always complain sama you lah. I always said that's the issue yang susah kau mau berkembang di sini. Betul, itu reality. Ya. Reality. Sebab tuh bro, aku setuju apa kau cakap. Aku ndak berani mau tegur orang punya orang punya kerja. Percayalah cakap aku akan bercakap pasal kerja yang kawan yang macam aku sanda sama orang yang boleh sama-sama buka cerita yang boleh klik kenapa dia punya tu begini. Tapi kalau depan orang tu aku ndak berani. Terus kau ingat kau pandai lah. Gini. Oh siapa? Begitu. Ada. Tapi kau pernah tanya kawan-kawan lah, let's say lah. Kerja saya bagus kah? Kau tanya gitu kan? Ya, selalu. Terus orang cakap, oh bagus. Oke, bro, aku jenis yang selalu akan tanya. Dan aku sama editor aku pun, kau rasa oke kan nih? Kalau kau tengok di chat-chat aku di handphone, aku boleh tunjuk kau. Aku bukan yang, kau mesti buat nih. Oke kan ya? Macam kemarin pun preview, aku napi editor yang begitu. Oke kan tuh, stakatnya oke bang. Dia bilang. Aku jenis yang akan tanya. Oke kan nih? Oke bang. Dia bilang. Dan aku akan tanya, ada beberapa orang di sekeliling aku yang aku jenis selalu tanya yang oke kan ya? Kau rasa oke gak buat gini? Begitu. Tapi kau banyakkah yang kritik yang jujur dengan kritikan dia atau semua pun oke saja? Dia ada beberapa yang kau ini kawan. Tapi di belakang kau itu tidak lambat. Ada. Tapi kasihan dia mau cakap. Ada, tapi yang aku selalu akan dengar ada beberapa orang yang aku percaya. Dia akan kritik aku. Dia bilang ini ndak oke. Ada. Ada beberapa orang yang bro rasanya macam ndak ngam kau buat ini. Kenapa aku bilang? Dan aku ndak juga boleh dengar orang yang kritik aku tapi dia tidak tahu benda tu. Contoh aku buat wide shot. Aku tidak buat tight shot. Ada juga orang yang kritik, kita kena kenal pasti. Banyak jenis kawan nih. Ada yang betul-betul kritik yang berilmu, ada juga yang setakat kritik yang puji di depan tapi di belakang mampus kau. Begitu. Lepas tu ada yang
Oke oh, dia bilang. Oke oh. dia Semua bilang. okey, Ya, Bi, okey, Bi, okey. Okey, sebab tu aku punya tim-tim yang aku bekerja lain daripada yang lain tu. Lain aku punya tim. Tim aku jarang ada di tim lain. Sebab aku memang select tu. I think itu saya sama Egan, kami persamaan is kami senang lagi mau terima kritikan daripada pujian. Itu Because for me kritikan means kau value saya punya art and then kau mau saya Lagi get better. bagus. Ya. Kalau kau puji macam sayang susah mau terima pujian kau macam kau betul kan ni? ya. Kau main cakap saja because mau kasih senang hati. Ya, itulah aku bilang tu. Dia ada yang macam tu lah kan, yang dia puji kasih senang hati ya. Tapi kita sendiri boleh tahu, enggak lah. Bukan tu salah ni dia punya anu ni. Begitu. Ada. So aku ada circle aku lah. Circle aku yang Jumpa jugalah. macam ada satu kawan tu memang aku tanya, bro okey kan ni? Enggak ngam ni bro kau buat ni, dia bilang. Bagus kau buang ni. Pikir-pikir, kenapa? Cukup pikir ni. Oh iya kan, buang. Tapi setakat ni yang aku sama DOP aku yang untuk Sugar Dalam Botol ni kami memang sudah lama. Memang klik habis lah. Sebab tu nggak jauh berani mau cakap lah. Nanti tengok sendirilah. Aku belum habis cakap dia tahu sudah. Berapa orang tulis skrip? Hah? Berapa orang involved Satu dalam orang saja aku tulis. Kau satu orang saja? Satu sendiri tulis. Bahasa dia? Aku tulis bahasa Sabah lah. Bahasa Sabah. Okay, skrip aku buat sendiri bahasa Sabah. Lepas tu, watak asal. Ini mungkin aku perlu bagi tahu lah. Filem ni sebenarnya dia bukan filem mula-mula. Dia adalah proposal yang aku bagi kepada seorang producer nama dia Ari Zahri. Okay. Selepas kami buat satu karya aku mengarah dia punya karya, Sekolah Sampah tajuk dia. Sekolah Sampah tu best top 5 best Asian TV content tu dapat tu. So selepas tu aku cerita dengan dia lah. Terus dia bilang, adakah cerita Sabah begitu yang boleh bagi abang macam begini? Ada bang, aku bilang. So aku bagilah dia tu story. Bila dia dapat tu story, ada satu pengarah yang mau kerjasama dengan kami. Dia mau mengarah ni filem. Jadi aku bukan pengarah, aku sebagai assistant director je. Hero dia Bron Palare. Lepas tu budget pun orang akan tambah, syuting di Sabah. Tapi lama macam dorang senyap. Dorang senyap lama, bila buka ni pitching, aku ada 3 story mau hantar, aku salah satu day ni, aku tanya si William, bro, aku ada 3 story ni bro, aku bilang. Sekarang aku bingung mana satu aku mau hantar ni. Terus, I think you better, dia bilang, send yang inilah, Sugar Dalam Botol, dia bilang. Kau pergi dulu, international dulu, dia bilang. Yang ini komedi semua ni belakang lah, dia cakap. So, yang 2 karya tu komedi. So aku hantar lah tu. Aku pun dah tahu, dorang pun hantar ni proposal. Tapi different dana. Dorang hantar dana, aku hantar dana FEM, dorang hantar dana yang 1 juta tu. 1 juta, aku 500,000. So bila aku dapat, dia telepon aku, dia bilang, Ebi, dia bilang, apa sal kita orang pitching engkau yang dapat? Aku jawab, bang, saya pun hantar, aku bilang. Engkau pun hantar gak? Ya, aku pun hantar. Abang hantar gak? Yalah kita orang hantar, dia bilang. Yang dana apa tu? Aku pun lupa sudah. Dana yang 1 juta punya lah. Terus aku jawab, aku pun hantar. Oh ya, kau hantar gak? Nanti aku cek. Aku cek lah di Finas. Cek. Yang dorang hantar tu nggak dapat. Yang dapat memang dana FEM. Aku sudah, bang, yang kamu hantar tu nggak dapat bang. Yang dapat ni aku. Lepas tu dah lama gitu, terus dia tanya aku lah, okey lah. Terus dia ada chat aku, last satu dia chat. So Ebi macam mana, nak kerjasama kah atau macam mana? Dia tanya aku. Aku pikir-pikir, aku bilang kalau kerjasama pun, aku tetap mengarah. Sebab ini dana untuk first time director. So aku kena mengarah. So aku bagi tahu dia, aku bilang, bang, kalau kita kerjasama, aku kena direct ni, aku bilang. Sebab ini dana FEM, Izwan Mokhtar tak boleh sudah mengarah. Dia bukan first time. Ya, dia bukan first time. Izwan Mokhtar nama besar. Tapi dia mau mengarah ni, dia memang semangat sudah. So, aku cakap bagus, gini lah bang, ni kali aku buat sendiri lah.
Aku cakap. So dia punya Terus dia bilang, penerimaan oh okay, be good luck. Dia bilang. dia okey lah. Dia okay. Dia memang okay sebab dia punya karya semua besar-besar. Budget 5 juta, 6 juta, 7 juta. So untuk ini sepatutnya 5 juta tu. Ada orang mau pump. Ada producer mau, ada funder mau pump. Tapi aku bukan director. Aku assistant director. Tapi bila aku sudah masuk, aku dapat. Aku bilang, bang dapatlah aku buat sendiri. Aku bilang, nanti next lah kita kerja sama. Banyak lagi karya-karya aku. Okay, be good luck. Dia bilang. Itu saya jawab. So aku tukar pelakon. Aku ndak pakai sudah Bron Palare atau Beto. Oh, Pikir. Satu budget. Kan? Pikir ngam-ngam jalan dekat Tanjung Aru. Ternampak si Ken nih. boleh ya. Ternampak si Ken sama bini dia. Dekat seafood. Ada sana seafood. Kawan aku dia ada restoran di depan tuh. So aku lepak sana. Masa balik ternampak. Bilang, ini yang viral tuh aku bilang. Yang si Ken mana aku bilang kan gitu. Orang semua viral video. Iya, jadi orang di seafood. Terus pergi jumpa kawan aku. Aku bawa kawan aku ni untuk produce. Tapi akhirnya kawan aku tu pun dia tarik diri juga. Dia bagi aku buat lah. So aku cerita ada tu jumpa si Ken. Jadi kami bingung mau cari hero tu kan. Terus aku bilang, tadi aku jumpa si Ken. Macam ngem tu kalau kita ambil si Ken. Kita ubah nih story. Kita buat jurnalis dari Filipina aku bilang. Sebab Vina sekarang mau buat pemantapan film Rantau Bimiaga. Dia orang ada cakap tuh, masa kami breakfast sama-sama dia punya bos tuh. Terus aku bilang ngam, macam ngam si Ken aku bilang dia punya muka atau apa semua. Ya aku kenal bah kawan aku betul dia bilang. Dia begitu. Sama-sama dulu kami nyanyi di pub dia bilang. Iya kak aku bilang. Bah aku call dia call lah. Call gini. Si Ebi bah ini director mau bawa kau berlakon. Ebi mana dia cakap. Dia cakap, Ebi, yang Akademi Fantasia tu, director tu. Dia macam, tapi yang nak kenal lah kali tu kan. Ebi, dia bilang. Gini dia bilang. Ngam ni berlakon. Ebi, dia bilang. Ebi, tapi macam yang aku dengarkan, Ebi. Ya bro. Dia bilang. Gitu kan. Nanti kita atur jumpa. Macam kami mau bawa kau film nih. Mau offer kau film nih. Bilang kawan aku tu si Carol tu kan. Terus tu. Mati-mati si Ken ingat. Ebi itu perempuan. Astaga. Kali jumpa lah. Ya. Sampai kalau dia silap aku. Bila si Ken cakap Ebi. Yang stewardess tu kah? Wih Dia bilang. lah. Betul nih. Aku ingat lagi tu. Bukan bah. Ebi AF bah yang anu tu. Dia bilang. Lepas tu. Bila jumpa tu. Terus jumpa. Mencari lagi mana ni? Jumpa lah. Terus bilang, ini lah Ebi. Woi bro, saya ingat Ebi perempuan. Dia bilang, ya bro. Dia bilang. Terus aku bilang mau ambil kau berlakon gini. Aku propose nama dia. Lulus. Lepas tu aku urus lah permit apa semua. Alhamdulillah. Lulus. Saya nampak dia punya apa tu? Trailer, teaser. Yang dia bercakap ni, dia punya pelat pun keras gitu kan. Okay. Itu cantik kok, gila. Dalam ceritanya juga aku angkat bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita banyak belajar bahasa Cina. Orang universiti kita belajar Cina, belajar France, belajar Jepang, kan? Tapi dalam ceritanya aku buat satu kebanggaan bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu tu dibelajar di luar negara. Di universiti luar negara. Macam mana? Sebab nanti aku tu fikir, orang akan pikir logik, si Ken ni jurnalis dari Filipina. Macam mana dia boleh cakap Sabah? Jawapan dia di situ. Kau ada terfikir kah tu? Kau ada terfikir kah? Dia dalam tu kenapa dia cakap Melayu? Sedangkan dia dari Filipina. Watak dah. Jurnalis dari Filipina. Kan? Okay. Orang tak perasan tu. Okay, sama satu lagi bro yang boleh cakap dalam cerita ni ada bahasa Suluk, bahasa Bajau, Tegalog. Tapi ni semua kau sendiri yang tulis lalu. International. Kau minta translation. Minta translate. Ada translator kami. Sama satu lagi ada dialog aku di situ yang aku rasa tak boleh lepas mula-mula. Tapi aku bilang, tak apa, aku try dan aku buat
3 scene. 3 tag. Satu scene tu aku ulang 3 tag. Ada dialog pertama, dia cakap dia mau pergi Sabah. Kenapa mau pergi Sabah? Sebab Sabah dengan Filipina banyak persamaan. Begitu. Terus saya bilang, oh ya, tapi jangan lupa dulu Filipina pernah tuntut Sabah. Dialog tu ada. Ada si Ken Post tu. Itu ada. Itu aku buat. Lepas tu ada satu lagi tag aku tidak sebut tu. Oh. Lepas tu Satu yang mana yang sangkut lah. ya aku buat 3. Terus first yang aku antar aku masuk tu. Filipina pernah tuntut Sabah. Lepas. Jadi Itu penapis tidak tahu history itu. ya. Jadi kalau dia Tapi kalau kita sebut sekarang orang dengar nanti boleh apa sudah kan? Itu memang tayang. tapi itu reality. Ya memang pun. Kan? Reality kan Filipina selalu klaim Sabah kan. Ya. Begitu. Memang selalu kan Filipina cakap Sabah kita punya Sabah. Sampai dorang pun dah mau buat konsulat di Sabah kan. Politik juga. Saya menyampuk dulu sekejap. Ya. Itu dia. Kami pernah bikin satu exhibition di Zamboanga. So dia kena bikin di Ateneo. Dia punya university lah. Ateneo. Ya. Aku dengar pernah dengar lah nama tu. Memang dia punya Oh, kenal lu. Ya. Ateneo. Okay. Lepas tu. Sorry. Jadi dirang bercerita lah macam mana dirang punya perspektif pasal dia begini. Kalau kami tengok laut, dia bilang kan, kami sangat happy dia bilang. Okay. Sebab kalau kami limpas itu laut, kami akan sampai di Sabah dia cakap. So kita akan kena terima dengan baik, kita akan jumpa kehidupan yang lagi bagus dia bilang kan. Bila kami dengar kan, saya bilang saya minta maaf lah. Tapi di sebelah tu kan banyak orang yang suka kamu. Bila kau sampai banyak orang yang mau kau balik. Dia bilang, ya kah? Kami selalu dengar yang kau pergi sana, kau boleh dapat gaji begini. Kau pergi. Terus dia start bercakap, tapi orang dari sini mau pergi sana, bukan ada niat jahat pun. Dia bilang, mau cari makan saja. Terus dia cakap, ya tempat kami orang tidak fikir begitu. Yes. Dan itu ada dalam aku punya film. Itu dia. Ya. Okay. Ya sebab tu aku punya impian itu seluas bui di lautan. Ini aku punya belakang tagline film aku. So kita kita berkongsi lautan yang sama. Itulah. Saya pernah buat dokumentari sama Zan Azli. Dia punya title Dari Laut. Dari laut. Ya. Dia cerita pasal waktu itu insurgents datang yang di Tandoor tu. So apa yang orang dia series of interview orang di Tanjung Labian. So dia cerita ini orang-orang datang dari laut. Dia lah Datu kan. Ya. So jadi dia punya title Dari Laut. Okay, lepas tu yang kau cakap tu itulah. Kau cakap tadi, kami selalu rasa di sana gaji yang apa semua. Itulah surga dalam botol. Dorang hanya dalam botol saja. Surga dorang tu hanya dalam botol. So di luar tu mungkin boleh aku translate. Di luar tu orang-orang yang dah suka, ndak mau kamu di sini. Kamu di sana saja dalam botol. Dalam kau punya confinement tu lah. Surga tu. Dorang ndak bebas. Ndak bebas macam kalau dorang pergi mungkin negara lain. Contoh lah kalau pergi Amerika. Mungkin lain sikit dia punya kan. After 5 tahun mungkin dia boleh apply itu. Kan. So semua tu ada dalam aku punya Confirm banyak report polis kau ni. Banyak orang tidak faham tu. Ya. Dia ambil dari apa? Superficial view saja. Ya, betul. Memang aku sudah jangka benda tu, tapi aku sudah diluluskan oleh Finas. KDN, Kementerian Dalam Negeri. Oh, cantik. Polis di bawah KDN. Semua pas sudah. Ya. Tapi itulah kalau dorang sudah tengok, dorang akan ubah persepsi tu bang. Dorang tak akan jadi report polis tu. Hari itu ada seorang hashtag PDRM. Allah. Yes. Astaga. Hashtag PDRM gara-gara ada bendera Filipina di dalam Kebetulan masa tu isu pasal bendera China. Ada kan? Aku punya poster pun yang aku taruh ada bendera Filipina di sana. Di belakang tu.
boleh lepas. Tapi ini kan sejarah dan ini cuma film yang boleh dikatakan tiada kaitan mana-mana individu kan. Dan ini hanya film saja. Jadi kalau contohlah film-film lain-lain ada taruh bendera British, apa beza? Tiada beza. Bendera juga. Contohlah macam aku pakai baju, aku di Sabah, aku pakai baju bola bendera Johor. Orang cakap, kenapa kau pakai baju Johor? Kan? Dia cakap begitu. Kau Sabah apa? Habis tu kau pakai baju Manchester United. Okey pula. Ya, kau pakai baju Liverpool. Kan? Kalau time World Cup kau pakai baju Brazil, baju Japan, kau orang Brazil kah? Kan? Tiada masalah. Ibarat begitulah kan. Jadi ya. Yang cerita-cerita perang ada bendera Jepun. Tiada masalah. Ini aku buat bendera sebab ada story cerita dia tu. Dan ini hanya sekadar film. Film yang sudah ditapis. Kan? Mungkin sebab ini isu dekat di hati dia orang, Bang. Ya. Dia orang sudah banyak personal encounters. Ya. I think it's just kadang-kadang diorang mau bukan diorang mau tu content, diorang mau yang diorang yang bersuara di sana. It's just because saya boleh cakap. Instant gratification. Gitu-gitulah macam meminta attention. Yes. You know, Betul. Bukan yang Betul. Ya, mau Saya lah hari tu yang kasih si AB tu. supaya nampak dorang berjuang. Itulah aku cakap. Kau dengan perjuangan kau dengan perjuangan aku. Itu aku masih pegang itu juga. But I have one story. Waktu Japan Foundation datang sini. yang dulu tu. Ya, that project lah. Okay. So dirang time tu, dirang punya inisiatif, dirang mau bikin PR punya stunt lah di satu dunia ni. Maksud Di mana dirang bikin kawan. Dirang mau bikin kawan, bikin program ni, bikin program tu. Permanent resident. Bukan. Okey. PR lah, faham. PR, ya gitulah. Jadi macam-macam program diorang buat, seni, teater, filem apa semua. So kami dapat ini program untuk bikin art exhibition di sini. So diorang buat diorang punya curators, curator saya. Advisor dia orang. Consultant semua lah datang sini. So sebelum itu project start, diorang jumpa orang. Diorang jumpa dulu orang. So bila orang kita jumpa orang Jepun, akan terkeluar cerita-cerita yang dulu bah. Oh nenek saya pernah jumpa Jepun, dia bilang kan. So yang orang sini lah. So ini orang Jepun. Diorang sudah bersedia untuk kena condemn bah. Macam orang tidak suka kita di sini. Faham. So diorang macam kita bersedia lah untuk bertimbak. Merdeka lah dulu. Ini di zaman-zaman merdeka. Potong kepala punya zaman lah. Dulu kau punya nenek aku mati dulu. Betul. Kena timbak oleh kau punya tentera kan. Contoh. Bagus timbak ni potong lagi. Lepas tu. Jadi dia terkeluar satu cerita. Dia bilang, dulu saya punya datuk ajar, dia bilang kan, kalau orang Jepun punya motivation, dia bilang kan, dia orang suruh angkat satu benda berat lah. 10 orang tidak boleh angkat. Terus Jepun ambil satu orang, potong kepala dia. Tinggal 9 boleh angkat. So dia macam kita, dia lawak lah, yang dark punya lawak gitu kan. Bila orang Jepun dengarkan dia, alah saya minta maaf, dia bilang kan. So dia orang sudah sedia untuk minta maaf benda-benda begitu. Sampai sekarang. They were wired that way. Tapi kita jenis orang yang sangat memaafkan. So dirang macam sedia sudah mau kena marah, mau kena ijik gitu kan. Kau punya orang ni jahat. Tapi bila dong berdepan sama kita kan, kita jenis yang enggak apa bah, itu cerita lama, dia bilang kan. Kau punya datuk nenek buat kerja dia. Datuk nenek saya buat dia punya kerja lah, dia bilang kan. Terus yang lagi dong tak boleh terima. Dirang macam John terkejut. Dia rasa macam kami tidak patut kena ampun. Iyalah. So bila dengarkan, nangis Nangis bah si ada tu kawan lah tu. Kalau sebut memang dia tahu jugalah. So di sana inilah saya terperasan yang macam
ini isu dekat di hati diorang. Sedang sangat sakit. Ya. So mungkin ini isu yang kau bawa sekarang ni pun dekat di hati yang orang yang marah tengah sakit hati. So diorang pakai itu jadi diorang punya senjata peluru ke apa. Betul. Mungkin ada backstory kan. Diorang punya backstory. Itulah, tapi itulah. Apa-apa pun tunggu selepas 9 bulan 10 ni lah kan. Itu yang paling penting tu. Di situlah jawapannya. Semua tu ada di situ. Dan ini juga apa macam aku punya masa depan dalam filem juga lah di situ. So, Bukanlah aku cakap fail ke apa. Kalau dia tidak berjaya bukan juga aku bilang aku fail. Tapi kalau dia gagal bukan juga aku terus fail begitu. Tapi kalau dia berjaya bagus lah. Sebab setakat ni filem kita baru 234,000 kutipan paling tinggi. Rekod Sabah. Yang mana tuh? Ya, filem Sinakagon. Ya. So, filem sebenarnya bro, aku banyak sudah karya-karya aku yang mengangkat tempatannya. Aku punya Limbai Cinta 2. Limbai Cinta 1, Limbai Cinta 2, Percintaan Bajau Sama dengan Dusun, Bersatu Menentang Lanun. Kan aku punya karya Demi Siaki. Bajau sama Dusun. Ya, Coba cerita percintaan. sikit tu. Itu percintaan antara lelaki Bajau Sama ni dengan gadis dusun tu. Itu kau nak kena kecam. Itu aku nak kena kecam dan aku tidak dinotis dan tidak dihargai juga. Tapi Kata itu belum zaman viral. Baru-baru sini. Dan kualiti dia memang bagus. Itulah aku bilang begini. Bila aku buat tu orang tak notice aku. Aku boleh cakap aku orang pertama, sorry to say lah untuk kawan-kawan lain kan. Mungkin diorang pun ada dapat grade A+. Pernah dengar tapi cuma di mulut. Aku dengan bukti. So aku buat tu aku dapat A+. Aku buat kuda lomba dengan kuda dikejar oleh motocross. Belum pernah orang buat. Ada, kau boleh cek nanti aku bagi kau link kau tengok. Aku punya Limbai Cinta kau boleh tengok link dia. Tapi tiada pun macam orang yang, adalah orang cakap bagus, cantik apa semua. Tapi tidaklah sehebat yang panasnya. Cubalah masa aku buat tu panas begitu juga tapi positif. Tiada orang peduli. Aku sudah buat dokumentari untuk suku-suku di Sabah dari musik kita. Bajau, Dusun, Tidong, Bulungan pun aku ada buat. Tapi tiada macam aku buat bagaikan novel cinta apa semua. Tapi bagi aku itu biasalah. Tapi macam yang aku angkat karya epik yang bagus dengan kuda. Aku syuting kuda aku bukan setakat duduk begitu tau. Berlari tau kuda aku. Itu yang profile picture kau tu kah? Itu. Kuda aku berlari, betul-betul berlari. Lari pergi jumpa girlfriend dia, terus berdialog, terus patah balik. Bukan yang... Memang kau pernah bawa kuda kah, Bi? Boleh. Okey. Boleh lah. Gila lah. Tapi bukanlah untuk lomba. Untuk yang setakat dia joki lari. Kalau yang joki aku pun dah berani. Tapi boleh lari, boleh jadi joki dalam filem lah. Dalam filem tu aku joki, penunggang kuda paling hebat. Menang lah konon. Nanti aku bagi kau link dia kau tengok. Tapi orang tak nampak pula benda tu. Saya tengok. Kan? Sedangkan benda tu mau diantar ke Netflix. Orang bilang label Netflix. Betul-betul nanti aku antar kau tengok quality dia. Looking forward. Itu pun dapat dana juga dari Finas. Tapi bila aku buat ni, wah terus semua. Terus sampai aku kena label racist. Itu aku bilang ada satu komen tu aku tak boleh tidur. Dia sudah antar surat lah. Surat kepada dia. Aku bagi dia masa 7 hari. Sebab dia bilang aku kasih buruk. Kejap, ini bila ni jadi? Dia komen aku 3 atau 4 hari bulan Ogos. Sebab dia sudah padam. Tetapi banyak sudah orang tengok. Baru-baru juga? Baru. Itu lebih, contoh lah bro. Kalau ada orang percaya dengan apa yang dia cakap tu. Daripada 72,000 orang viewer. Kalau ada 10,000 yang percaya dan beranak.
Dan aku enggak pernah bilang masa aku buat gitu. Aku buat karya dusun mah. Aku buat Limbah Cinta, aku angkat dusun mah dalam karyaku. Aku buat bukan untuk ngadau. Keamatan punya. Cerita pasal Bobolian kah? Bobolian yang mau turunkan ilmu kepada cucu dia. Buat tuh. Ya, lepas itu yang 2018 aku buat Demi Siaki, aku angkat juga pasal Unduk Ngadau. Aku ada lagu Kedazan Ngadon Diau di YouTube. Lagu tuh pernah jadi lagu yang untuk pemilihan masuk dalam apa? Dalam Sugandoi. Sugandoi. Ciptaan aku dengan Nick Tudol. Aku ada lagu Sayang Sabah. Kan? Jadi itulah masa tuh orang enggak peduli, tapi bila kita buat gini terus semua jadi Isu panas lah itulah. Itulah bagi aku enggak balance, enggak balance. Coba masa aku buat tuh orang dan aku pun takut mau buat sudah yang epic dan yang terlampau budaya nih sudah terbukti berapa film enggak jual, Bang. Minta maaf aku ucap, tapi inilah reality. Boleh cek di rekod jualan. Ada yang dapat 10.000 kutipan, 3.000 ada, 150.000, 180.000, paling tinggi 234.000. Kau punya sasaran untuk ini film? Aku tidak target. Tidak target. Aku tidak target. Aku tidak target. Maksud aku dari segi jualan tuh aku tidak target macam aku mau 1 juta, 2 juta. Memang ada cita-cita daripada distributor. Finas pun menyokong untuk film pertama Sabeng cecah 1 juta. Tapi dari segi aku kita tidak tahu kita punya di Sabah ni macam mana. Adakah mereka setakat panas di mulut tetapi tidak menerjemahkannya kepada tiket film? Itu. Kan? Itu. Ya. Yang salah. Komplain bising tapi tidak pun tengok tuayang. Ya. Ya. Kan? So itu reality dia. Tapi kalau kamu mau tengok kami ni up, kamu selalu tanya kami, kenapa kamu tidak buat film begitu? Coba buat film macam Samsul Yusuf. Coba buat ni. Kenapa film kamu tidak begini? Di mana kamu tayang Romeo film? Tak pernah kami nampak. Macam mana kamu mau nampak? Sebab dan macam mana kami mau buat begitu? Sedangkan yang begini pun kami bekakai. Kan? Bekakai ini sikit-sikit tu support putung gaji supaya dapat ni. Nasib aku pun fikiran kalau contohlah kalau aku mau duit boleh lah betul kita buat je 100.000, 400.000 tu. Kan? Tapi aku mau buat betul-betul. Jadi macam mana aku mau buat yang macam mana kalau yang ini pun tidak berjaya. Kalau ini berjaya, insyaAllah lah boleh. Itulah aku cakap, aku ulang lagi balik. Aku sekarang eksperimen method baru dalam film yang lain daripada yang selalu kena buat. Aku tidak mau buat film yang sekarang ni hari tu terus terang cakap yang karya aku yang mau bertanding dengan apa yang aku mau ni dua ni Lion of Tempasuk kesinambungan daripada Limbah Cinta aku jadikan dia film tajuk dia Lion of Tempasuk so diinspirasikan daripada cerita daripada luar lah yang Lion of Desert. Itu film yang dia mempertahankan tempat dia tu kan. Ada satu cerita Omar Mokhtar best to story. Macam mana dia mempertahankan tempat tu. Semua tempat sudah kena ambil, itu tempat saja dia dapat ambil. That's what Lion of Desert. So buat tu Lion of Tempasuk ataupun Surga Dalam Botol. Akhirnya aku tengok, aku kaji-kaji balik. Cerita epik, cerita yang terlampau budaya ni tak jalan. Dia kena ada semangat cerita banyak. Sinakagon kan semangat. Mentera semangat. Ada lagi film epik banyak. Jadi aku mau lari sikit daripada tu. Bagaton belum keluar. Bagaton sudah shoot. Bagaton cerita yang hebat daripada novel. Tapi belum keluar lagi sampai sekarang. So aku cuba lari lain sikit daripada
aku mau orang notice aku punya kerja ini kali. Pedulilah. Saya mau tanya pasal kau punya pelakon. Okay. Mungkin si Ken kah? Ya. Ken Touch kan? Kalau kau tengok cara dia berlakon, cara dia bercakap, adakah similar actors yang macam dia, yang level lagi besar? Okay. Kau boleh kasih banding dia dengan siapa? Okay. Begini. Ken, bagi aku Ken ni dia boleh sebaris. Kau letak dia sama Aaron Aziz kah? Kau letak dia sama Farid Kamil kah? Oh, Shanas kah? Tiada masalah. Sebab Ken ada branding tu. Dia ada branding dia. Dia ni dia berbahaya sebenarnya. okay. Dari segi branding tu. Betul, terus terang aku cakap. Ini orang sangat bahaya. Bukan bahaya daripada berkawan ke apa semua. Dia memang baik. Dia sangat jenis yang baik hati lah. Cuma karakter dia saya di media sosial. Tapi dia sangat supportive. Very positif. Ini pun orang yang kau boleh tanya pasal, bro okay kah buat ni? Oh, Begitu. Dia macam, siapa orang bilang? Macam Joe Wings bah. okay. Joe Wings kan, dia biasa-biasa saja kan. Tapi kau tu satu kali dia main gitar, mampus semua yang perasaan enggak? Dia, oi jangan main-main no, dia bilang. Ini aku dengar sini daripada gitaris yang memang level tinggi punya. Dia bilang, Bang Jo tu kau jangan main-main, dia bilang. Kau tengok dia begitu-begitu dia bilang. Tapi sekali dia punya memang terus mati semua, dia bilang. Nah, so Ken ada benda tu. Cuma dia belum pernah berlakon secara formal. So Dia ini influence first, dia dalam media sosial saja, konten. Tapi dari segi ilmu acting tu dia belum dapat tu ilmu acting. Macam shot apa, macam mana mau buat, apa maksud body language ni, apa semua dia belum ada tu. So aku kontrol dia benda tu. ada masalah. Dan cara jalanan dia boleh tanya dia sendiri. Cara dia berjalan pun kami jaga. Oh, Ya. Dia punya cara jalan aku jaga betul tu. Semua kami jaga. Semua orang di set jaga cara dia jalan. Aku sudah remind. Cameraman aku pun. So, Ken. Dia begitu kan. Tagalog style. Denzel Washington. Yang begini. Begitu. Tapi kan dia jurnalis, dia kena steady. So, Ken kurang sikit. Relax Ken, gini. So, dia kan jenis berlakon yang dipanggil hit the note. Itu dipanggil hit the note. Terus yang, oi mami apa kau ni mami? So acting dia ada tu hit the note, hold the action. Hold the action is? Hold the action macam relax punya lakonan lah. Macam contoh mau buat satu benda, tempo. Oh, Tempo. jangan terlampau over Ya, gitu. tempo. Last shot of the scene. Kalau kau dapat benda tu macam mana kau mau buat. Itu semua, itu ilmu acting for camera. Wow. Kalau kau ada benda tu, kau boleh berlakon dengan siapa-siapa sekalipun. So Ken ada benda tu. Ken ada tu tapi dia belum ada yang itu. Ya. So dia boleh, dia boleh lah. Tidak masalah untuk kau train dia lah. Follower banyak juta. Kan? So no problem. Sakina pun okey. Sakina tak payah kau risau. Dia kadang-kadang pandai adlib sendiri. Okey, director pun ada yang tak suka ni adlib ni. Skrip aku kacau. Tapi macam aku asal dia on point masih ngam. Macam contoh yang Dupang Tongan dia bilang. Sampak puka dia cakap. Dia bilang aku tampar kau kan. Dupang budu kau ni. Itu dalam dialog aku. Dalam dialog aku, oi kasih balik tu. Kasih balik. Dia cakap kan. Dia pandai-pandai tambah tapi benda tu menarik. Dan itu karakter dia. Terbukti berjaya. Cuba aku nak suruh dia buat tu. Jangan kau buat tu. Kau baca kasih balik. Kau pun mungkin tak tahu. Tapi tadi kau notice benda tu. Akhirnya benda tu menjadilah. Begitu. Siapa lagi yang potential dalam ni film? Sawe lah. Sawe, watak King Kong. Itu pun potensial juga. Pun boleh berlakon. Sikit je aku kacau. Anak Silops pun. Itu aku selalu cakap, okay, kita lupakan pasal yang top-top. Kita cerita pasal acting. Okay.
anak silop si Todak. Aku akan selalu cakap tahun depan kau ambil pingat, tahun depan kau ambil tu award punya no. Dia sangat bagus berlakon. Memang sangat, dan dialah penyelamat Syurga Dalam Botol. Oh. Yes. Watak budak-budak Oh itu tapi anak boleh kecil. berlakon. Bro, aku ndak tercakap lah. Sangat serius, sangat bagus bro. Natural. Natural, kau ajar dia sikit saja. Tapi of course aku bilang, ilmu acting for camera, director kena ada dan untuk kontrol dia orang. Supaya dia orang berada dalam dunia scene tu kan. So kau kontrol dia orang di situ. Itu saja. Tapi kalau semua dia boleh buat. Suruh menangis, suruh buat muka ini, begini, semua boleh buat. Dan sebenarnya dia bukan watak utama waktu mula-mula. Ada orang lain, ada budak lain. Tapi aku tukar sosok masa syuting, aku tengok dia lagi boleh angkat, aku tukar dia. Dan budak satu ni sesuai untuk bawa satu watak ni. So dong switch watak selepas scene pertama aku shoot. Okay. Ya. Itulah, boleh. Damn. Okay. Dan cuma itulah aku cakap, kau ni sayang kau di Sabah bah. Kau di Sabah. Kalau kau di KL, kalau kau tanya tadi dengan siapa dia boleh, budak-budak pelakon TV yang besar-besar tu kasih dia sparring. Lepaskan dia kalau ada peluang. Aku jamin. Betul. Memang hebat. Yalah kan kita kurang platform lah sini kan. Ya, kurang platform dan kita kena jumpa orang yang betul, yang mata dia betul untuk melihat. Dia bukan sekadar, dia bukan tengok saja, tapi dia melihat. Apa tu? Kadang-kadang kita silap tengok. Kita rasa inilah watak yang sesuai sekali, bukan. Itulah. Salah tengok orang, salah pilih watak, kan? Jadi apa tu mise en scène pun tak sampai. Selalu cakap make believe. Jadi orang Jepun bukan jadi orang Jepun. Aku okey bro. Aku paling takut bawa watak orang Jepun, buat cerita orang Jepun. Aku ndak berani. Limbai Cinta tu originally dia orang Jepun tu yang mau datang serang kampung tu. Diorang mempertahankan, aku tukar. Aku rasa aku tidak akan dapat buat tu make believe dia tu. Orang Jepun tu. Karakter orang Jepun tu. Jangan main-main. Banyak kawan-kawan respect lah. Berani buat watak Jepun kan. Banyak sudah. Asal sini cerita mesti lawan Jepun. Jepun. Terus kalau kau muka orang putih sikit, jadi British. British. Tapi British aku tengok macam okey. British endaklah 100% tapi okey, boleh. Boleh. Tapi kalau Jepun, ya susah. Tiba-tiba ada satu bajau dia sempurna jadi orang Jepun. Kan? Betul juga. Lepas tu kasut tu lagi. Memanglah pakai kasut Adidas sana tu, lepas tu balut-balut macam gitu kan. Tapi janganlah. Kan? Jaga-jagalah benda-benda begitu tu. Right. Oh, saya habis soalan sudah. Tapi I think this is the film yang betul-betul saya sangat mau tengok ni film. Dari lah, thank you. Dari time kau promote. Bukan yang kan ni, yang sekali di belakang. Janganlah kita tengok tu bro. saya dengar dari orang yang saya sangat percaya. Ilan. Itu dia sekarang di Europe. Ya, sit lah. Itu gambar-gambar dia pun sakit hati. Aku jemput dia tadi. Aku message dia, aku jemput dia. Aku jemput dia untuk aku punya pelancaran tu. Sorry, apa dia bilang? I'm coming back on the 4th kan dia bilang. Aku punya 2 hari bulan. Okey, apa nanti next lagi aku. Itu manusia, kalau kau buruk lah. Yes. Ya. Itu dari awal kami punya career, memang dialah kami punya tempat ambil nasihat. Ya, sebab tu dia kenalan trik sebagai Finas punya macam board of director kan.
untuk Sabah punya kan. Ya, Ya, betul. tapi memang dia fighter lah aku tengok. Dia punya hati memang di sana lah. Borneo. So bila dia sebut kau tu saya macam okay, kalau ini orang ada dalam Ilan punya list, Yeah. then this should be something lah. Hopefully lah kan. Harap-harap lah. Cuma sekarang aku harap okay, aku terus terang cakap budget untuk promosi kami agak kurang. So aku harap inilah yang sokongan daripada kawan-kawan ni kan. Yalah. Janganlah kalau promo tu janganlah cas kami sampai yang apa tu sangat mahal begitu kan. Sebab mungkin ini salah satu untuk industri juga kan. Betul. Ya, jangan risau. Nanti kalau kami ada duit, mana juga kami cari. Ada tak tahu untuk kau. Ya, dan kepada influencer kawan-kawan aku di luar tu yang sama-sama berjuang ni, aku minta tolong promote lah, kan? Yalah. Tolong promote sikit je. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Klik share je pun. Kan? Ya, tapi syukurlah kan aku punya masih genuine lagi tu. Tiada boost tu. Itu semua organik lah. Ya, organik tu 500,000 okey lah, ini yang baru ni tadi aku belum tengok lagi berapa. Tapi macam cepat, baru berapa jam sudah 60 lebih ribu sudah. Itu dia. Ya. So bila dia punya screening? 9 hari bulan Oktober. 9 Oktober. Berapa sinema? 55 sinema. Satu Malaysia kan? Satu Malaysia. So tidak alasan orang tidak dapat tengok. Betul? Ya. Ya. Janganlah tunggu Netflix ke apa, terus pergi. Ya, sebab inilah kalau ni berjaya, percayalah. Macam Milan pun dia harap betul ni dengan filem ni. Sebab dia salah seorang juga yang fight untuk filem ni. Dia panel kan. Panel pemilih juga salah seorang. So dia juga yang terlibat juga dalam juga dalam botol ni. I guess what we can do is kita pergi tengok and sip-sip akan bikin review lah. Boleh, Ya, nanti macam kita orang punya apalah pandangan. Ya. Tiada Boleh. tapisnya. Tiada tapis ya. Nanti nanti ini apa? Sebab kau pun jemput aku untuk ini kan. Ini first yang aku appear yang begini, yang apa TV ke podcast ke radio, ini first. Thank you. Ya. Aku pun thank you sama kamu lah kan. you, Bang. Sampai dia ingat Tori, aku minta bayar. Bukan aku minta bayar, aku bilang Ya, "Oi." Pak. Habis sebab Bukan. kalau kami kena invite pergi mana-mana di Ya. Semenanjung gitu kan, Ya. kami kena bayar apa? Terus Ya. Bukan. habis bukan ada duit kami mau bayar. Bukan tadi. minta bayar, aku takut kamu yang minta bayar. So aku bilang, iyalah, tapi kalau macam ada apa beliau tu kan. Cuma itu aku risau. Tapi itulah kau usah jemput aku, nanti aku jemput kamu lah. Aku punya filem tu kan. Nanti aku kasih masuk. Dengan bangganya kami datang. Ya, 2 hari bulan lah. Dia ada 2 hari bulan dan juga 9 hari bulan. Oh, apa beza dia? Tapi ya. 2 is the premier lah. 2 tu macam gala lah kan. Gala, lepas tu yang 9 tu kami buat sekali lagi dengan orang-orang yang tertentu lah. Cantik. Kami mau pergi yang ada makan. Boleh bang. Ada. Sudahlah orang tidak budget. popcorn. Minta kasih makan lagi. Ada. Popcorn ada. Okay. Popcorn. On. Popcorn sama tengoklah soft drink atau mineral water. Normally mineral water lah kan. Sebab Oh, senang. kena lah. Itu kena. So di KK dia GSC ada Semua pawagam di Sabah. yang di Benoni pun lah. Di Benoni Kompom. Okay. Sebab itu distributor aku punya panggung. Oh. Tenstar. Nice. Tenstar So Cinema. adakah anda akan membuat tour? Ada. Nice. Salah satu yang hotspot sekarang Sendakan dan Confirm Ladatu. Oh, puas hati tu. Ada orang mau sponsor sudah untuk hotspot. Kalau lah ada tu puas hati. Untuk apa ni? Buat tutua lah. Ada orang mau sponsor. So syukurlah kan. Dan sekarang ni pun ada beberapa VIP sudah yang sudah booking lah. Ui, cantik. So Nice. thank you so much lah kan. Nanti baru aku reveal lah siapa-siapa orang tu. Banyak lah. Sangat banyak. Sio. Ya. Congratulations. Thank you. Bagi pihak sip-sip, kami mau congratulate Abby Cornelis sebagai pengarah terbaik
2026. Pengarah Ini- terbaru terbaik. Amin. Tapi ada deh. Amin. Tahun depan. Ya, harap-harap lah. Amin. Congrats, man. Ya. Gila lah. Thank Excited, you lah. Cid. Mudah-mudahan lah kan. Sekejap Harap-harap lagi lah. tu keluar. Aku pun sekarang ni susah mau tidur. Betul. Aku macam fikir. Sebab kenapa aku bilang lagi 2 bulan ni biarlah aku sih tahan sih. Macam syuting lah sekarang ni. Lepas tu baru aku rehat lah. Rehat sekejap. Sebab aku ada karya lagi mau datang. Oh ya, jangan lupa 7 hari bulan nih, sebelum lupa, aku buat audition untuk aku punya next super tele movie. Juga Dana Finas, Dana Borneo. Pak Igan apa lagi? Di sebalik podium tu tu cerita pasal sejarah Sabah menang pingat emas dalam 4x100. Oke, kali ini aku buat cerita nih. Kamu mesti mau yang tuh. Ini cerita Sabah betul-betul. Sejarah Sabah Oh, audition di mana? di Surya. Surya. Ah, 7 di- hari bulan. 7 hari bulan September. Di Kejap, Surya. 4x100 ni kita mau di apa? Ya. Mau berlari. 4x100 meter rekod Kami yang dia. di tepi jalan yang Oke, so aku ubah lagi pergi sukan lagi. Belum pernah lagi di Sabah ada buat cerita sukan. So ini kali aku buat sukan. Mampu kah tidak aku angkat tuh? Ini 4x100 di mana nih? Ini sejarah aku sendiri menang pingat emas di Oh, Sukma. kau. Ya, Kau so punya. aku buat dalam cerita tuh Dia macam biopic gitu lah. biopik ya, biopik kami lah. So di situ adalah ceritaku macam mana aku main band dan aku jadi atlet sambil-sambil tuh. Bila aku berhenti dari atlet, aku main band. Aku mau tender jadi producer soundtrack. Boleh pak? Aku mau tender jadi producer soundtrack. Boleh pak tuh? Saya mau jadi penonton di time comment band lah. Tapi itu Bokulung saya tuh. Oke. Dia punya scene. Kan dulu kan main kawin Bokulung gitu. Oh, itu yang siap tuh. 2003, 2004 tuh main. Wah, kan. Bestial. Itulah. So datanglah 7 hari bulan. Right. You have Tapi any questions? ini kan apa? Baru bersan dari tadi aku bilang macam mana? Siapa Zainal Abidin. Kan? Boleh pakai. Iya. Ada orang Ijam. fikir muka saya macam Man Kinabalu. Oh, Man Kinabalu. Ya, Pak. Ya. Dalam lift di BKK, Ya. Man Kinabalu. Terus yang orang tengok, iyalah bodoh lah. Cuba rap sikit. Rap dia. Tapi si Man pun nanti aku mau cari dia tuh. Untuk promo nih segala macam dia ada promo aja itu hari. So nanti We tag him in the comments. Ya. Boleh. Kan. Jadi itu saya lah kan namanya ini hari. Yes. Sip. Wah. Thank you Obi. Thank Cuba you. Ebe. kau Ya, thank you. take your time and promote this film. Oke, jangan lupa untuk semua yang nampak nih untuk menonton film Syurga Dalam Botol pada 9 hari bulan Oktober 2025 di pawagam seluruh negara. Di Sabah semua pawagam ada. So banyak yang tanya, adakah main di panggung nih di Tawau dia nih? Semua di Sabah semua panggung ada. So jangan lupa support karya film tempatan. Yang etes pun saya jemput. Especially haters. Datang, tengok sendiri apa yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, Syurga Dalam Botol. Yes. Alright. Ataupun Syurga Dalam Butul. Well, the Sip Show. Wrap it up. So wrapping up, this has been a Sip Show. Terima kasih Ate Ahmad yang dapat hadir. Oh, Allah. And initiation Chris Pereira di dalam Sip Show. So kita ada 4 host dah sekarang. And we'll see. Thank you Globes dan Berhad for sponsoring the show. And we'll see you in the next episode. Ciao. Ciao. Thank you, Ponsiko. Maksukul. Alright. Banyak bahan William kan. The Sip Show.